Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita sambung perbincangan topik 2.2 keperluan nutrien oleh tumbuhan. Ini adalah topik di mana cikgu minta kamu untuk tengok video dan seterusnya buat nota daripada buku teks, daripada video yang kamu tonton. Okey, so untuk nota dan juga latihan pada hari ini kredit kepada Izzah Atikah di kelas 5 Majah. Okey, so seperti biasa kamu buat nota dulu, nota ringkas. Okey, untuk makro dan mikro nak salin pun tak apa, nak fotostatik pun tak apa, lagi elok salin sebab bila salin kamu akan ingat. Okey, kesan kekurangan tumbuhan, kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Okey, bagus. Bila salin kita akan lebih ingat. Okey, so sekarang kita tengok soalan praktik formatif 2.2 daripada buku teks. Apakah maksud makronutrien? Namakan 5 contoh makronutrien. Okey, so nama pun makro maksudnya unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Okey, berikan 5 contoh. So kita ada banyak, tapi kita ambil 5 saja. Contohnya nitrogen, fosforus, kalium, magnesium dan kalsium. Okey, apakah maksud mikronutrien? Namakan 5 contoh mikronutrien. Okey, lawan bagi makro adalah mikro, iaitu sedikit. Unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Contohnya boron, ferrum, kuprum, mangan dan zinc. Apakah kepentingan makronutrien dan mikronutrien terhadap tumbuhan? Untuk memastikan tumbuhan dapat membiak, berkembang dan tumbuh dengan sihat. Okey, padankan makronutrien dengan kesan kekurangan dalam pertumbuhan-tumbuhan. Okey, fosforus jika kurang akan menyebabkan pertumbuhan akan terbantuk. Sebagai tahu fosforus dia untuk bagi banyak bunga, banyak buah kan. Okey, kalium akan menyebabkan pinggir daun bertumpuk perang, manakala nitrogen daun akan menjadi kecil dan mudah gugur. Okey, kita tengok latihan. Okey, latihan daripada buku modul. Okey, ini adalah yang berkaitan dengan gizi seimbang, sambungan hari itu. Kita tandakan right untuk individu yang perlukan lebih banyak kalori dan kemudian jawab. Okey, dan memilih jawapan yang betul. Okey, contoh. Faktor yang pertama, faktor jantina yang memerlukan lebih adalah lelaki. Sebab apa lelaki lebih aktif? Dari segi saiz badan, orang yang lebih besar juga, saiz badannya lebih besar juga memerlukan lebih kalori. Sebab apa? Kadar metabolisme badan orang yang lebih besar lebih tinggi. Okey. Untuk umur, umur adalah orang muda yang perlukan lebih kerana orang muda lebih aktif. Okey, keadaan kesihatan, orang yang sakit sebenarnya perlukan kalori lebih. Sebab apa? Orang sakit memerlukan lebih tenaga untuk melawan penyakit. Okey, aktiviti fizikal, orang yang kerja berat. Kenapa? Kerana lebih kalori diperlukan untuk menjalankan kerja yang berat. Okey, suhu persekitaran kita, orang yang berada di suhu yang sejuk, cuaca sejuk macam kat kutub utara, kutub selatan, dia kena makan lebih. Kenapa? Lebih kalori untuk mengekalkan suhu badan. So, tenaga makanan tu akan digunakan untuk memanaskan badan dia. Okey. So, gizi kekurangan satu atau lebih nutrien akan menyebabkan malnutrisi. Berat badan berlebihan disebabkan oleh makanan akan menyebabkan kegendutan ataupun obesiti. Penyakit psikologi yang menyebabkan terlalu menahan makan sampai badan jadi kurus, anoreksia. Okey, pemendapan kolesterol pada dinding arteri menyebabkan penyakit dipanggil arteriosklerosis yang juga merupakan punca kepada berlakunya penyakit darah tinggi, jantung dan strok. Okey, pengambilan gula berlebihan akan menyebabkan diabetes, kencing manis. Manakala pengambilan garam berlebihan akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Okey, tahniah betul semua. Okey, next. Kelaskan unsur-unsur. Kita ambil jawapan daripada atas ni saja untuk kamu kelaskan mengikut makro dan mikro. Okey, makro antaranya kalium, karbon, fosforus, nitrogen, sulfur, oksigen, hidrogen, kalsium, magnesium. Okey, mikronutrien, boron, mangan, zinc, kuprum dan molybdenum. Okey. Maksud makronutrien adalah nutrien diperlukan dalam kuantiti yang besar. Kalau banyak, makro, yang kecil mikronutrien. Okey, so kita tengok fungsi setiap jenis nutrien. Okey, nitrogen untuk sintesis klorofil dan sintesis protein. Kalium untuk sintesis protein dan mengawal metabolisme karbohidrat dan lain-lain. Okey, fosforus sintesis kromosom dan membran sel berfungsi sebagai koenzim. Okey, ini jawapan dia. Okey, next seterusnya. Kekurangan nitrogen akan menyebabkan daun kecil dan kuning. Okey, daun kuning tu kita kata situasinya klorosis. Batang akan jadi lemah. Okey, kekurangan kalium, bilangan bunga yang sedikit. Atas tu bunga, bawah tu baru daun Bilangan buah yang atas tu bunga, bawah tu baru buah. Okey, atas tu bilangan bunga yang sedikit.
bawah bilangan buah yang sedikit. Okey, pinggir daun menjadi kuning, tisu di hujung dan pinggir daun mati, tompok-tompok perang kelihatan pada daun. Okey, seterusnya batang akan jadi lemah. Okey, sekiranya kekurangan fosforus, apa yang berlaku? Sedikit bunga, sedikit buah dan biji benih. Okey, buah akan menjadi kecil, bukan sedikit, buah akan jadi kecil. Okey, dan lambat masak. Ya, sebab kita sebut sedikit tadi kat atas, so dia akan jadi kecil. Okey. Next, daun bertukar menjadi hijau tua. Warnanya akan jadi hijau tua dan berbintik merah atau ungu. Okey, batang akan jadi lemah dan akan hanya ada sedikit akar. Okey, tumbuhan mengambil masa yang lama untuk matang. Okey, dan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium menyebabkan tumbuhan terbantul. Okey, tahniah diucapkan kepada Izzah. Okey, so yang lain sila buat pembetulan. Okey.